Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Aisyah Akilah binti Yahaya, nombor metrik 049460, akan membentangkan tajuk tugasan bagi madah dirasah at-tasawuf an-nasiyah, iaitu tajuk tugasannya adalah Syarah Hikam 11. Tugasan ini disediakan kepada Prof. Mahathir Dr. Syed Hazrul Lutfi bin Syed Omar. Kalam hikam yang ke-11 adalah idfan wujudaka fil ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfal lam yatimmu natajuhu, iaitu maksudnya tanamkan wujudmu dalam bumi yang gersang, iaitu yang tiada kemasyhuran, kerana sesuatu yang tumbuh dari benih yang tidak ditanam maka buahnya tidak akan sempurna. Berdasarkan kalam hikam yang terdapat dalam kitab Syarah Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau tidak bermaksud untuk menghuraikan tentang tanaman, akan tetapi ungkapan kalam ini merupakan sebuah metafora ataupun contoh perbandingan tentang bagaimana cara untuk mendidik jiwa manusia. Oleh itu, berkata Syekh Ibnu Athaillah mengenai cara untuk mendidik jiwa manusia adalah, wahai murid, tanamlah dirimu, maksudnya dinisbahkan kepada kemasyhuran lah, dalam ketidakmasyhuran, iaitu hilangkanlah kemasyhuranmu yang dianggap sebagai tanah yang sudah mati. Tanah yang sudah mati ini diibaratkan sebagai tempat yang tidak dikenali. Keadaan ketidakmasyhuran seseorang ini sebenarnya dapat membantu untuk membentuk sifat keikhlasan manusia. Maksudnya keikhlasan dalam diri kita lah. Okey. Dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita ni mencari sebab-sebab untuk menjadikan kita masyhur pada permulaannya. Kerana perbuatan ini memudahkan seseorang terdedah dengan sifat mazmumah, iaitu seperti penyakit hati, iaitu seperti riak, takabur dan sombong, serta lain-lain lagi. Seterusnya adalah kalam oleh Salafus Soleh berkenaan dengan Syarah Hikam yang ke-11, iaitu yang pertamanya oleh Syekh Al-Haris. Itu beliau berkata, seorang lelaki telah datang kepadaku untuk meminta nasihat daripadaku. Lalu beliau menasihati lelaki tersebut dengan berkata, sembunyikan kemasyhuranmu dan perelokkan makan dan minummu. Yang keduanya oleh ulama lain, iaitu mereka berkata, perjalanan kami, itu dinisbahkan perjalanan mereka untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan sempurna kecuali seseorang sanggup jiwanya tu dikelilingi dengan sampah. Maksud sebenar sampah itu adalah bukan maksud dikelilingi dengan kekotoran, tetapi maksud yang sebenarnya adalah menghindari diri kita daripada kemasyhuran. Yang ketiganya adalah daripada Ibrahim Ibnu Adham, iaitu beliau berkata, seseorang tidak akan menjadi benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya sukakan kepada kemasyhuran. Dan yang terakhir adalah daripada kata-kata punjaga syair, iaitu hiduplah kamu dalam keadaan kamu tidak masyhur dalam kalangan manusia, dan redalah cara kehidupan begitu. Itulah yang lebih baik untuk kehidupanmu di dunia dan kehidupan agama. Barang siapa bergaul dengan manusia dan suka kepada kemasyhuran, maka dia dan agamanya tidak selamat. Okay. Seterusnya saya akan meringkaskan tentang proses bagaimana untuk kita mendidik jiwa kita. Iaitu dia mempunyai 3 peringkat, iaitu permulaan berkeluar ataupun beruzlah, ketika beruzlah dan selepas beruzlah. Pada peringkat permulaan beruzlah adalah seseorang itu perlu menempuhi jalan beruzlah untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala,
Oleh itu, ia perlu menanamkan dirinya di tempat yang tidak masyhur. Pada zahirnya, dia mengasingkan dirinya tu untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia menjauhkan dirinya, dia menyendiri dirinya untuk memfokuskan hati dia tu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey, seterusnya, semasa melalui proses beruzlah, seseorang itu dapat menghilangkan lintasan ingatan mengenai makhluk lain. Maksudnya waktu tu hatinya tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okey. Yang terakhirnya, seusainya beruzlah, iaitu selepasnya selesai beruzlah tu, hati seseorang manusia tu berjaya ditarbiyah dan dia merasakan dia tidak berkeinginan untuk masyhur. Apabila seseorang itu keluar bersosial, maksudnya selepas dia beruzlah, dia berjumpa dengan masyarakat luar, hati seseorang itu tidak berkeinginan untuk masyhur, walaupun pada zahirnya seseorang tersebut dikenali oleh masyarakat luar. Pada ketika itu, dia merasakan bahawa kemasyhuran tersebut adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Taala ataupun kurniaan daripada Allah Subhanahu Taala, dan dia merasakan Allah Subhanahu Taala sendiri yang telah memasyhurkan dirinya. Pada bahagian yang seterusnya, saya akan memetik daripada kalam Syekh Ibn Athaillah yang terdapat dalam kitab Syarah Hikam Imam Ibn Athaillah, iaitu yang pertamanya, hati yang selalu diselubungi dengan al-ghaya, iaitu makhluk, menyebabkan seseorang itu susah untuk mengenali Allah Subhanahu Taala. Selain itu, hati yang selalu dikelilingi dengan perkara selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak memberikan sebarang manfaat kepadanya, bahkan ia memudaratkan seseorang sahaja, dan ia menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keduanya adalah tujuan menanam diri pada tempat yang tidak masyhur adalah untuk menjadikan hati kita ni terangkat pada hijab al-ghaya, iaitu menghilangkan hijab makhluk yang menyelubungi hati manusia. Secara ringkasnya, cara yang memudahkan seseorang itu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mendidik hatinya untuk menghilangkan kemasyhuran pada dirinya. Maksudnya dia tidak mencari asbab-asbab untuk masyhurkan dirinya sendirilah. Oleh itu, dia membiarkan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menjadikan dirinya masyhur. Okey. Sekiranya kita mendapat kemasyhuran daripada usaha kita sendiri, kemungkinan besar ia masyhur dalam kalangan makhluk sahaja, akan tetapi kemasyhuran tersebut tidak mendapat redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya akan menyentuh sedikit berkenaan syarah hikam yang ke-11 yang terdapat dalam kitab Ibn Adum, iaitu ia menekankan mengenai tuntutan supaya jangan mencari kemasyhuran. Berhubung dengan hikam yang ke-10 adalah semua bentuk ibadat merupakan zahir, iaitu diibaratkan sebagai sebuah jasad. Justru sebuah jasad memerlukan roh, maka roh kepada amal ibadat adalah keikhlasan. Ibadat tanpa rohnya, iaitu ikhlas, ia sebenarnya tiada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya, sesuatu ibadat memerlukan kepada keikhlasan. Oleh yang demikian, Syekh Ibn Athaillah telah datangkan kaedah hikam yang ke-11 untuk menjadikan seseorang itu ikhlas dalam membuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, perlu juga kita ketahui mengenai peringkat sifat keikhlasan. Oleh itu, keikhlasan mempunyai 3 peringkat, dan peringkat yang pertamanya adalah setiap perbuatan oleh seseorang manusia itu yang disertai dengan niat kerana Allah SWT, iaitu lillahi ta'ala lah setiap perbuatannya, dan setiap perbuatan yang dilaksanakan
olehnya tu mempunyai hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang seterusnya adalah peringkat yang kedua adalah setiap perbuatan yang diamalkan oleh seseorang itu hanyalah untuk mendapatkan balasan akhirat sahaja. Oleh itu, golongan dalam peringkat yang kedua ini digelar sebagai Al-Khawas, iaitu golongan khusus. Golongan ini telah mencerminkan tahap keimanannya yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga melihat bahawa kehidupan akhirat ni lebih tinggi imbalannya jika nak dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Dan yang terakhir adalah peringkat yang ketiga, iaitu dianggap sebagai peringkat yang paling sempurna. Kerana apa? Kerana golongan ini hanya menumpukan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati mereka ni hanyalah tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Pada bahagian yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah pernah berkata bahawa cara yang paling mujarab untuk menghindari tautan hati daripada makhluk ataupun al-aghyar ini adalah dengan menanamkan hati kita daripada manusia. Maksudnya menanamkan diri kita ni, meletakkan diri kita ni di tempat yang tidak dikenali. Cara ini sebenarnya dapat membentuk nafsu manusia dengan tidak merasakan untuk masyuk. Seterusnya berdasarkan kalam oleh Syekh Ibnu Ajibah, iaitu beliau berkata, tujuan sebenar untuk menyembunyikan nafsu manusia ini adalah untuk mendidik jiwa manusia supaya dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seseorang itu membelenggu nafsunya, maka nafsunya dapat dikawal oleh akal dan hati, dan seterusnya dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sejati.